Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu dakwaan Anwar Ibrahim yang paling kita tunggu dan kita berikan kredit tepukan paling gemuruh. Selepas atau semasa Anwar Ibrahim menyampaikan berita paling gembira kepada seluruh penjawat awam Malaysia, pada masa yang sama Anwar Ibrahim turut mendedahkan, "Tohmahan kasino disebar penjahat sebenar," kata beliau. Saudara, ramai netizen termasuk saya setuju bahawa tohmahan kononnya kasino telah diluluskan dan akan dibincangkan untuk dibina di Forest City, disebarkan, dan memang kita setuju apabila Anwar Ibrahim kata itu dalang menohma atau dalang menyebar kasino, kes kasino itulah penjahat yang sebenar. Betul lah kan? Bayangkan sumber itu memberitahu Bloomberg. Bloomberg pula tak siasat-siasat lagi, terus saja paparkan. Akhirnya apa jadi? Ramailah yang menuduh sini sana memfitnah, free dapat dosa fitnah. Pihak yang menyebarkan fitnah mengenai pembukaan kasino di Forest City di Johor, kata Anwar, merupakan penjahat dan wajar dihukum. Malah kata Perdana Menteri, pihak terbabit itu wajar ditempatkan di penjara Sungai Buloh yang pernah menjadi tempat tahanannya. Berucap di Majlis Sambutan Hari Pekerja 2024, bertemu pekerja Kesuma Bangsa di Putrajaya hari ini, Anwar berkata dia tidak pernah mendengar atau diusulkan agar pusat perjudian dibuka di Forest City. Kata Anwar, senang-senang saja mereka buat tohmahan, buat fitnah sesuka hati mereka. Tak ada modal lain. Oh, kononnya Anwar dah luluskan kasino di Johor, kata Anwar. Apa benda ni, kata Anwar lagi. Tak pernah saya dengar, tak pernah ada orang usulkan. Dan yang di Pertuan Agong, iaitu Sultan Ibrahim juga tidak pernah memaklumkan kepada saya untuk ada kasino serta perjudian di sana, kata Anwar Ibrahim. Jadi tohmahan ini dari mana? Apalagi daripada penjahat-penjahat sebenarnya, kata Anwar. Jadi mereka ini sepatutnya atau sebenarnya patut ganti masuk bilik-bilik saya di penjara Sungai Buloh, kata Anwar Ibrahim. Beberapa hari lalu, Bloomberg yang memetik sumber tidak didedahkan mendakwa kerajaan meluluskan rancangan membina kasino sebagai sebahagian daripada langkah menghidupkan semula projek Mega Forest City. Dakwa laporan itu, pertemuan di antara wakil Anwar dan Agong telah mengadakan pertemuan dengan dua taikun terkenal, iaitu pengasas Berjaya Corp, Berjaya, Vincent Tan, serta Lim Kote, Genting Group pada minggu lalu. Berjaya sudah membuat laporan polis pada 26 April lalu agar sumber yang tidak dinamakan dan dipetik Bloomberg itu dapat dikesan. Genting Group juga sudah membuat penafian terhadap laporan tersebut. Seorang penyokong Perikatan Nasional, Badrul Hisham Sarin, sudah ditahan polis berhubung isu pada 27 April lalu. Kumpulan Hak Asasi Manusia Suaram hari ini menganggap tindakan kerajaan ke atas pengkritik sebagai langkah keras menyekat kebebasan bersuara dan wajar dihentikan segera. Suaram berkata demikian sebagai mengulas pendakwaan ke atas seorang petani di Butterworth, Pulau Pinang kerana membuat hantaran bersifat menghasut dan mengaitkan Agong dengan kegiatan perjudian. Anwar berkata tidak mengapa jika ada pihak yang tidak bersetuju dengan kerajaan dan mengkritiknya. Kamu singgung Perdana Menteri, saya boleh jawab. Tapi kamu singgung raja-raja. Raja-raja itu sebuah institusi negara yang dimuliakan dan ada dalam perlembagaan, kata Anwar lagi. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini, antaranya ialah mereka kata sumbat saja para penjahat sebenar itu ke dalam penjara. Ada juga yang menulis si batu pengacau layak duduk dalam sel Sungai Buloh sekurang-kurangnya 5 tahun, kata Green Tiger. Golden Gecko kata nanti perlu cepat-cepatlah, sudah kawan dengan parti, kata satu orang lagi. Cikgu Ban hanya baca apa yang Bloomberg tulis, kata Jimmy Page. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, orang yang paling ditunggu-tunggu rakyat Malaysia
untuk disiasat SPRM ataupun PDRM akhirnya dicekup. Ini adalah sebab mengapa Papagomo dicekup atau ditahan, direman oleh pihak polis. Rupa-rupanya kes Papagomo ini bukanlah kes yang sembarangan. Bukan kes biasa-biasa, bukan kes kecil-kecilan ataupun terpencil. Tetapi itulah, ada juga orang ni yang tak pandai serik-serik, seringkali saja membuat sesuatu yang boleh menyusahkan diri sendiri. Hari ini disahkan polis mencekup Papagomo kerana kes hasutan terhadap Agung. Saudara, di dalam kes di mahkamah membabitkan politik dan juga sebagainya, antara kes yang paling mendapat perhatian yang boleh dianggap berat ialah kes apabila berkait dengan hasutan. Ketua Polis Negara Razarudin Husin menegaskan atau mengesahkan penahanan penulis blog kontroversi Papagomo kerana didakwa mengeluarkan kenyataan berbaur hasutan terhadap Yang di-Pertuan Agong. Razarudin berkata Papagomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris ditahan di rumahnya di Setapak, Kuala Lumpur sekitar tengah hari tadi. Ia boleh disahkan, kata Razarudin kepada Malaysia Kini, ketika diminta mengulas hantaran media sosial yang memaparkan video pendek dua anggota polis menahan Papagomo. Dia berkata Papagomo akan dibawa ke Balai Polis Daerah Dangwangi untuk siasatan dan akan direman mengikut Akta Hasutan 1948 serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Difahamkan penahanan itu berdasarkan laporan polis yang dibuat terhadap video yang disiarkan di media sosial semalam apabila Papagomo mempertikai pertemuan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dengan pengasas KK Mat Chai Kee Chan pada kemuncak kontroversi mengenai stalking dicetak dengan kalimah Allah. Dalam video sama, Papagomo juga difahamkan mendakwa Agong telah mengarahkan supaya ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham Saarin atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad didakwa mengikut Akta Hasutan. Ini satu dakwaan yang paling liar dan memang paling panas sekali dinyatakan oleh Papagomo. Dalam video itu, Papagomo difahamkan mendakwa Agong telah mengarahkan supaya ahli jawatan kuasa penerangan Cikgu Bad didakwa mengikut Akta Hasutan. Berani jugalah kan, kita harus memuji juga tindakan Papagomo yang cukup berani ini. Tapi jangan ditiru, kerana tindakan itu memakan diri sendiri. Tindakan Papagomo berani mendakwa Agong mengarahkan supaya Cikgu Bad didakwa mengikut Akta Hasutan adalah satu tindakan yang boleh dianggap amat biadab. Cikgu Bad telah minta dibicarakan atas 3 pertuduhan menghasut dan mengeluarkan kata-kata fitnah terhadap Yang di-Pertuan Agong. 2 kes pertama di Kuala Lumpur berkaitan kontroversi KK Mat, manakala pertuduhan kes yang ketiga didengar di Johor Bahru hari ini berkaitan projek kasino di Forest City. Ada beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Selamat maju jaya Papagomo, ambil keterangan aja, relax, kata Mr. Sakau. Saya rasa Papagomo akan kena dakwa kali ini. Kita jumpa lagi, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan terkini daripada Menteri Besar Perlis selepas disoal siasat oleh SPRM yang paling mengejutkan seluruh Malaysia. Beliau kata, apabila ditanya apa yang sebenarnya disiasat oleh SPRM, beliau membuat pengakuan yang paling tak masuk akal. Beliau menjawab macam-macamlah. Itu jawapan Menteri Besar Perlis terhadap pertanyaan mengapa atau apa sebab SPRM menyiasat beliau. Tapi terdahulu sebelum itu, kita telah ketahui bahawa anak Menteri Besar Perlis ini telah pun pernah ditahan oleh SPRM untuk siasatan dakwaan kononnya berlaku
pemalsuan dokumen untuk kerja-kerja yang tidak dilaksanakan dan membabitkan Rm600.000, termasuklah pendedahan bahwa ada juga yang menyebut tentang air minum diraja. Apabila Menteri Besar Perlis ini dipanggil SPRM dan telah disiasat selama berjam-jam, inilah jawapan beliau sahaja. Macam-macamlah jawab beliau. Selepas hadir memberi keterangan kepada SPRM selama 9 jam, Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli nampaknya tidak memberi butiran lanjut mengenai siasatan Suruhanjaya itu. Ditanya mengenai kes dia dipanggil untuk dirakam percakapan itu, dia menjawab macam-macamlah. Menjawab soalan bahagian mana dia disiasat, dia berkata, saya pun tak pasti. Wah, ini jawapan yang memang sudah diketahui ramai, orang selalu guna, dan memang jawapan yang telah pun skemanya sama. Bila ditanya sama ada tak tahu ataupun tidak pasti. Sukri yang ditemui di luar ibu pejabat SPRM di Putrajaya juga berkata, Suruhanjaya itu tidak akan menghubunginya lagi. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan Sukri ditahan walaupun PAS mendakwa sebaliknya. Azam memaklumkan ahli parlimen itu dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas kenyataannya direkod berhubung dakwaan kes salah guna kuasa. Laporan terkini daripada Harapan Daily menyebut bahawa berkait dengan isu Menteri Besar Perlis disiasat oleh SPRM ini, akhirnya ada satu laporan terkini yang kita terima, iaitu SPRM mungkin akan memanggil Menteri Besar Perlis ini sekali lagi. Walaupun pengakuan sebentar tadi yang kita baca menyatakan bahawa Sukri berkata, SPRM juga berkata Suruhanjaya itu tidak akan menghubunginya lagi, tetapi laporan daripada Harapan Daily menyebut SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil semula Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli berhubung siasatan dakwaan kes salah guna kuasa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, keputusan untuk memanggil semula Muhammad Syukri atau sebaliknya tertakluk kepada keperluan siasatan. Bergantung kepada hasil siasatan, katanya ringkas lapor Berita Harian. Azam berkata demikian ketika ditanya kemungkinan SPRM akan memanggil semula Muhammad Syukri yang juga Pesuruhjaya PAS Perlis selepas ini. Semalam Syukri ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 membabitkan dakwaan salah guna kuasa. Ia membabitkan pelaksanaan projek pembangunan prasarana termasuk membaik pulih, menyelenggara, pembekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Dia bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas hampir 8 jam diambil keterangan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.